Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar? Ada ke yang online petang-petang ni? Okay, hari ni saya online, saya live petang sebab takut malam ni nak tidur awal. Alright, tajuk saya hari ni kenapa selalu stuck di tempat yang sama. Pernah tak rasa macam balik-balik kita menghadapi cabaran, ujian yang sama dengan orang yang sama, orang yang sama yang menyakiti kita, ataupun bukan orang yang sama tapi masalah yang sama dengan orang yang berbeza. Situasinya sama tapi mungkin masa berlainan ataupun orang yang berlainan. Pernah tak rasa cabaran tu macam aku ni daripada dulu masalah ni je, asyik-asyik kena bully ataupun asyik-asyik kena kutuk, asyik-asyik kena apa panggil, asyik-asyik kena dipersalahkan. Padahal aku ni buat salah apa sampai kita tak tahu apa salah aku sampai orang buat macam ni kat aku. Kenapa orang aniaya aku? Kenapa masalah ni berulang-ulang? Pernah tak you merasai benda yang macam ni? Yang you rasa macam penatnya lah hidup ni. Balik-balik masalah yang sama. Balik-balik kena menghadap benda yang sama. Macam tak ada improvement. Rasa macam hidup ni hari-hari duk bergelumang dengan perkara yang sama je hari-hari. Jadi macam tak ada kita panggil tak ada progress lah kan. Okay. So saya nak share sikit lah apa yang menyebabkan pengalaman saya sendiri, apa yang menyebabkan saya decide untuk ambil keputusan untuk membuat sesuatu yang saya tak pernah buat sebelum ni. Bila saya fikir balik ke belakang, sejak kebelakangan ni, setahun ke 2 tahun kebelakangan ni, saya dapati saya banyak buat benda yang sangat berbeza dengan apa yang saya buat pada 3 ataupun 4 tahun lepas. Saya ambil langkah, saya buat sesuatu yang saya tak pernah buat. Tapi sebenarnya benda tu, bila you nak buat sesuatu yang baru ni, bukan mudah you nak breakthrough kan. You nak breakthrough ni bukan mudah. Perlu ada kekuatan, perlu ada keberanian. Sebab benda yang kita tak biasa ni kan, kita takut lah. Kita takut, kita ada banyak kita panggil biawak-biawak, lembu-lembu yang nak protect. Kononnya nak protect kita sebab kita tak biasa. Jadi benda yang tak biasa ni dia akan mengganggu macam-macam lah. Kita akan rasa tak sedap badan, kita akan rasa macam nak menangis pun ada, rasa macam nak marah pun ada, rasa confused, rasa tak senang duduk kan. Sebab apa? Sebab kita nak keluar daripada kebiasaan kita. Okay. Ini yang nak cakap saya sekarang. Tadi saya buat status pasal growing kan. It's not easy tau untuk you grow ataupun you nak ubah. Sebab changing ni sesuatu yang painful. Hakikatnya menyakitkan sebenarnya. Tetapi kalau you stay dalam keadaan stuck, dia lagi painful sebenarnya. Kan? Sebab you terperangkap lama dalam keadaan yang sama, masalah yang sama, cabaran yang sama. Manusia ni dia punya manusia ni dia nak hidup, dia kena grow. Perlu ada, walaupun hidup ni tak akan lekang daripada cabaran, tetapi of course you akan rasa rimas kalau balik-balik you jumpa masalah yang sama, balik-balik jumpa benda yang kita panggil kita sampai naik jemu dah nak menghadap benda tu. Kenapalah benda ni asyik datang kat aku? Benda tu datang sebab you tak berubah. Itu macam satu reminder tau. Selagi mana, kenapa orang selalu kutuk, kenapa orang selalu membuli, kalau katalah orang selalu ambil kesempatan ke dekat you, kenapa
Kenapa benda ni terjadi? Kenapa dia tak membuli orang lain? Kenapa you jadi mangsa? Pernah tanya tak? Mungkin sebab pattern kita, cara kita yang menyebabkan kita memberi peluang untuk orang lain ambil kesempatan, mungkin. Ataupun kita yang membenarkan, kita yang membenarkan tanpa kita sedar untuk dibuli ataupun untuk disakiti. Kita memberi peluang untuk orang lain menyakiti kita tanpa kita sedar. Kadang-kadang benda tu datang sebab di reflection apa yang kita dah biasa buat, pattern kita. Pattern kita tu. Sebab tu bila you nak berubah, you kena break the pattern. Barulah benda tu dia akan jadi lain. Bukan lagi cabaran yang sama. Mungkin kalau you break the pattern, you ambil pendekatan lain, cabaran dia akan berbeza. Mungkin sebelum ni you jenis yang pendam. Tiba-tiba you ambil pendekatan, you nak berterus terang. Nak berhadapan dengan orang yang selalu sakiti you. Nak berdepan dengan dia. Saya bukan kata you confront ke apa, tapi mungkin dengan you buat telling the truth, berterus terang ke, ataupun mempertahankan hak you ke. Mungkin selama ni you hanya senyap, mungkin. Ataupun saya nak break the pattern ni, saya buat apa tau, saya selalu fikir, okay, I do the opposite. Kalau dulu saya suka confront, sekarang saya cuba pause. Saya cuba senyap. Saya cuba fikir dulu, reflect dulu. Saya tak terburu-buru. Kalau dulu saya ada masalah ke, saya tak puas hati ke, mungkin saya akan terus jumpa orang tu, saya confront dengan orang tu. Mungkin saya. Tapi saya do the opposite. Instead of saya confront, saya bertenang dulu. Tarik nafas. Okay. Maksudnya saya diagnose dulu situasi tu sebelum saya ambil apa-apa tindakan. Bukan saya membiarkan orang membuat sesuka hati dengan diri saya, tak. Okay. Itu salah satu yang saya nak bagi tahulah macam mana sebenarnya kita nak break the pattern. Tapi kalau ikutkan mentor saya lah, kalau you tak boleh sangat buat apa-apa kan, cara mudahnya ialah, yang diajar oleh mentor saya ialah, you ubah cara pandang you. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada orang buat kita, jangan fokus kepada dibuli ke, dianiaya ke. Kita tukar kita punya pattern tu daripada victim, tukar kepada creator. Kita cuba alihkan perhatian kita kepada benda-benda yang menggembirakan kita. Itu semudah tu. Walaupun kita kata mudah, tapi dia perlukan praktis. Kalau you ni baru lagi kan, baru lagi nak break the pattern kan. So try fokus, switch. Daripada you fokus kepada benda yang menyakitkan, you fokus, cuba pandang kepada benda, fokus hanya kepada benda-benda yang best. Contohnya, okay, sekarang ni aku boleh bernafas dengan baik. Aku masih ada keluarga, aku masih ada kawan-kawan yang support aku. So mereka yang tak suka aku, mereka yang kutuk aku, tepikan dulu. Jangan fokus kepada yang negatif. Fokus kepada apa yang you boleh syukurkan di sekeliling you, apa yang buat you happy. Itu adalah basic untuk break the pattern. Sebab kalau katalah you ni jenis yang okay, bila orang kutuk, bila orang marah, you cepat down, you moody, sampai you ignore orang sekeliling you, you ignore orang-orang yang ambil perhatian kat you, orang yang sayang dengan you. So you rugi kat situ. Okay, jadi benda tu kan, dia takkan settle. Okay, mungkin lepas ni you akan jumpa lagi orang lebih kurang juga kutuk you juga. Sebab apa? You mengambil pendekatan untuk diamkan diri, untuk jadi murung, untuk depres. Faham maksud saya? Saya baru je buat macam tu tadi. Selama ni saya senyap je. El gorgeous. Tahniah.
So pada saya, nak break the pattern ni, you do the opposite. You keluar daripada kebiasaan. Benda yang you tak biasa, apa yang you pernah. Kalau dulu you jenis yang banyak bercakap, sekarang you banyak mendengar. Itu yang pesanan lah. Okay, kalau saya ni kan, saya of course bila live saya kena bercakap. Okay, saya memang jenis suka bercakap. Tapi sekarang saya cuba belajar untuk lebih mendengar bila saya ni. Saya nak mendengar. Saya nak sebenarnya baca komen you all, tapi mungkin ada di antara kita ni masih baru. Masih baru berkenalan kan. So terima kasih Eha. Eha ada kat sini. Do the opposite. Ya, Eha, yes. Saya sebenarnya nak lebih banyak membaca komen you daripada saya bercakap. Tapi mungkin ada yang segan nak komen ke apa kan. So saya terpaksa bercakap. Nanti kan live saya ni jadi sendu pula. Okay. So itu cara saya. Saya nak break the pattern. Saya try buat benda yang di luar kebiasaan saya. Dan insyaAllah, Alhamdulillah saya dapat rasakan. Dan kalau you nak lagi cepat ialah you kena ada mentor lah. Kena ada mentor yang guide you macam mana you nak break the pattern. Benda yang besar-besar lah. Okay. You kena ada circle. Sebab kita dengan ada circle ni, dia akan support kita. Kita nak buat benda yang baru kan. Kadang kita dah buat, datang orang kutuk, dah tak buat. Kita buat satu rutin lah untuk diri kita kan. Jadi bila kita berseorangan, kita nak buat sesuatu perubahan tu, kalau ada support, kita akan lebih kuat lah. Kita mungkin lebih istiqamah. Ada orang yang boleh buat sendiri sebenarnya. Ada. Cuma saya kata kalau you nak cepat kan, lepas tu you ada orang yang guide, yang selalu follow up you, yang selalu menjerung you. Macam saya dalam Cleopatra Circle kan, dalam circle saya ni, kami selalu ada tugasan-tugasan. Tugasan-tugasan yang diberikan oleh mentor kan. Jadi bila dalam circle ni kami selalu dijerung. Ada jerung-jerung. Macam you all, siapa yang dah join Ihati Love Renewal ke, yang join kelas ELC, Ihati Love Circle, ataupun kelas-kelas lain yang anjuran Ihati kan, saya punya ada mentor saya ni, biasanya mereka akan, setiap program tu akan diletakkan jerung. Jerung ni adalah, tugas dia ialah untuk follow up. Untuk follow up sama ada kita buat ke tak latihan tu, kita buat tak task tu, supaya kita on track. Jadi bila kita nak grow tu kan senang tau. Sebab kita nak tak nak, kita terpaksa buat. Bila kita terpaksa buat, kita terpaksa berjaya. Kita terpaksa melepasi cabaran-cabaran tu. So dengan sendirinya kita break the pattern. Rasa bangga pula dapat defend diri sendiri, penangan ELC. Tahniah L. Kan? So sebenarnya ilmu-ilmu tu sangat berguna kan dalam kehidupan kita. Okay. Alright. Okay, macam mana kita nak lawan untuk break the pattern tu? Macam Eha, kadang bila ada something kita fikir macam boleh lawan, tapi last-last ke laut juga. Sebab tu perlukan latihan. Dia bukan semudah buat sehari terus menjadi. Tak. Dia ada tempo-tempo dia. Macam saya nak start something yang baru, saya start mungkin 7 hari, lepas tu 30 hari, lepas tu 90 hari. Tapi setiap kali saya buat benda baru, saya akan reward. Setiap kali saya buat benda baru, saya berjaya, saya reward. Perlu reward diri supaya you tak ada masa untuk self-sabotage. Kalau you tak reward diri, you akan you akan stuck juga. Mungkin you akan stop. Tak boleh disiplin. Okay, saya rasa itu sahaja tips saya petang ni. InsyaAllah saya akan share kemudian di lain masa untuk tajuk. Mungkin ada tajuk ni, mungkin banyak sebenarnya cara lain yang mungkin boleh dipraktikkan. Cuma itulah saya nak bagi tahu, penting bila you kena ada tu di samping disiplin, you perlu ada reward diri, you perlu ada support system. Alright, saya ada hal nak kena keluar. InsyaAllah nanti next time saya akan share lagi. Okay, Eha, good luck. Okay, untuk disiplin, Eha,
kita kena ada jerung. Senang. Kita kena ada jerung. Bila ada jerung ni kan, ada orang follow up kan, kita akan on track selalu. Ada circle, ada mentor, orang yang remind kita. Kita perlukan orang untuk ingatkan kita. Okay? Alright. I love you all. Selamat petang. Have a great day. Okay? Thank you. Assalamualaikum.